Saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merakamkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal, kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan Allah masih lagi memberikan kepada kita nikmat kehidupan dengan tujuan adalah memberikan kesempatan kepada kita semua bagi mengumpul sebaik-baik bekalan, yakni bekalan taqwa yang kita akan bawa pulang kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bekalan inilah yang akan menjamin kehidupan kita bukan di dunia, tetapi bekalan ini yang akan mencukupkan keperluan dan keinginan kita bagi kehidupan di hari akhirat, yang mana pada hari akhirat di sana nanti setiap keperluan dan keinginan manusia itu akan berbeza berbanding dengan keperluan dan keinginan mereka di dunia ini. Kalaulah sebagai contoh, di dunia ini keperluan yang menjadi nilai dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan manusia adalah wang ringgit, tetapi di dalam negeri akhirat kelak yang akan menjadi nilai dalam kehidupan ahli syurga itu adalah pahala dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana redha Allah dan pahala ini tidak akan dapat diperolehi melainkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memanfaatkan usia dan umur kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan, yang mana kemuliaan itu membolehkan kita masuk dalam golongan yang Allah sebut di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil setiap di kalangan hamba-Nya itu dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Apa Allah Ta'ala kata? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah pulangnya kamu semua kepada aku dalam keadaan kamu redha dan diredai. Apa maksud dia tuan-tuan? Allah Ta'ala seru kita untuk kembali kepadanya. Nak kembali pada Allah, syarat dia apa tuan-tuan? Kena mati dulu. Kalau tak mati, tak boleh kembali pada Allah. Jadi nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita redha di atas apa yang Allah Ta'ala akan balasi dan ganjari kepada segala amal yang kita kerjakan dahulu.
Dan kemudiannya mardiyah dalam keadaan kita juga meredai akan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kita daripada kenikmatan syurga, dan Allah redha di atas segala usaha kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah kata, masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Inilah harapan kita semua tuan-tuan, dan juga harapan kepada ahli keluarga kita dan sanak saudara kita dan seluruh orang-orang Islam. Kita mengimpikan agar dapat menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita berkenaan dengan kitab Dosa-dosa Besar ataupun Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Zahabi, ataupun telah juga disyarahkan semula oleh seorang Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, yang mana kita akan lihat sedikit sebanyak sebagai sedikit review yang pernah kita sebutkan dahulu berkenaan dengan perkara syirik, ya tuan-tuan. Baik, yang pertamanya tuan-tuan, secara rumusan para ulama membahagikan syirik ini dia ada 3 bentuk. Yang pertama, syirik ini berlaku dari sudut i'tiqadi, kepercayaan. Yang pertama dia datang dari sudut kepercayaan. Sebagai contoh, mana-mana manusia yang berfikiran, dia ada ideologi, dia ada satu cara berfikir yang menyatakan akal itu adalah setanding wahyu, maka syirik. Ataupun barangkali akal itu boleh mengatasi hikmah yang terkandung di dalam wahyu, itu juga boleh membawa pada syirik jika wujud i'tiqad itu. Ataupun kata para ulama, seseorang yang meletakkan hak Allah, kedudukan zat Allah itu sama dengan makhluk atau lebih rendah daripada makhluk, atau mengangkat makhluk lebih tinggi daripada itu. Termasuklah juga sesiapa yang meletakkan kedudukan Rasul lebih daripada, rendah daripada kedudukan yang Allah telah meninggikannya. Apa sajalah tuan-tuan, ya. Jadi hal ini kata para ulama itu namanya syirik i'tiqadi secara mudah. Sebab tu baru ni ada grup seorang jemaah dihantar WhatsApp kat saya, minta komen. Hari ni senang nak berbual tuan-tuan, pakai WhatsApp je. Dah lah tak kena bayar, jimat pula kita punya bil. Tuan-tuan ni. Jadi nak sebutkan tuan-tuan dirahmati Allah, dia hantar. Grup ni grup ahli businessman. Businessman kan. Dia kata, baru ni ustaz ada timbul satu kepercayaan, namanya ibu kepada sedekah, atau dipanggil istilah ibu duit. Kenapa pula duit pun ada ibu? Saya tanya pula, mana bapak dia? Tak boleh jawab tuan-tuan. Dia nak sebutkan nama istilah tu ibu duit. Saya kata, apa maksud ibu duit dan ibu sedekah ini? Dia kata ada kajian menunjukkan bahawa di dalam Quran mereka telah mengkaji dari sudut i'jazul adadi. Kalau tuan-tuan belajar i'jaz Quran, dia ada i'jaz ilmi, dia ada i'jaz Qurani, dan dia ada i'jaz al-adadi. Macam-macam lah tuan-tuan. I'jaz dari sudut saintifik dalam Quran, i'jaz mukjizat dari sudut bacaan Quran, bahasa Quran. Ada orang kaji mukjizat dari sudut angka-angka di dalam Quran. Tetapi ulama kata berhati-hati dengan angka ini. Kalau kita bukan ahlinya, barangkali takut jadi sesat. Itu yang keluar ibu sedekah tu. Macam mana tuan-tuan? Difahami satu keyakinan, kalau mereka nak sedekah satu wang kertas, not wang kertas, mereka rujuk kalau di dalam wang kertas itu ada angka 6791, maka nescaya duit itu akan beranak. Dia tak payah pergi hospital, dia akan beranak. Yang saya pelik, duit tu beranak bukan dalam tabung masjid yang dia bubuk, beranak dalam akaun dia. Kan pelik nama dia. Kan? Tapi dia percaya begitu. Alasan dia kenapa? Kerana dia kaji di dalam Quran, surah pada surah ke berapa, ayat ke berapa,
Baris ke berapa? Allah cerita tentang siapa yang sedekah, dia dapat balasan berganda-ganda. Jadi dia pun buat rumusan, nombor ni kebanyakan je Ong Ma. Nampak? Rupanya dah wujud satu istilah syirik dengan menggunakan Quran. Jangan pelik. Bukan semua orang pakai Quran tak syirik. Boleh jadi syirik. Kadang-kadang jampi serapah guna ayat Quran tapi minta tolong jin, syirik juga walaupun dia baca ayat Quran. Jadi dia memahami konsep ini. Jadi adalah dia ambil gambar, orang ambil gambar, note wang kertas tu baru masuk dalam tabung. Mungkin kebetulan dia masuk duit yang ada nombor itu, Allah luluskan projek dia yang berjuta itu. Jadi dia menyangka kerana nombor itulah yang menjadi punca kepada rezekinya. Ini masalah. Ya. Ini kalau wujud kepercayaan, fikiran sebegitu, ini membawa kepada kerosakan dan membawa kepada syirik. Baik, yang kedua, kata ulama, al-juhud wa at-takdzibu bi syai'in min al-fara'id wa min al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Darurah. Siapa yang ingkar ataupun mendustakan setiap benda yang wajib. Allah kata benda tu fardu. Oh, ni tak fardu. Baik. Allah kata benda ini telah difardukan ke atas orang Islam dan sebelum daripada kamu. Aku wajibkan ke atas kamu. Dia kata ini tak wajib. Ini barangkali pandangan ulama. Kena hati-hati. Sebab segala benda yang wajib, yang disepakati ijma' oleh ulama, kita tak boleh sangkal. Tak boleh sangkal. Kata ulama, walaupun bitakwil, walaupun dengan takwilan, tak boleh. Kalau ayat tu jelas, kita kalau belajar tuan-tuan, dalam Quran ni dia ada dua. Satu dinama qat'iyat, satu dinama zanniyat. Kalau tuan-tuan tak percaya ayat Quran dari sudut tafsiran zanniyat, tak kafir. Tak kafir. Tapi kalau tak percaya ayat Quran dari sudut qat'iyat, kafir. Contoh, kata kalau Allah sebut jangan makan riba, la ta'kulur riba. Jelas, tapi dia tafsir riba ini maksud dia sekian. Tapi kalau ini bukan riba, tu baik. Kerana benda yang qat'i tak boleh tafsir sebab ijma' ulama. Tapi kalau yang zanni ni macam mana tuan-tuan? Zanni ni yang ada khilaf ulama. Ulama tak sepakat. Contoh, Allah sebut perempuan yang diceraikan hendaklah dia beriddah selama 3 waktu tempoh. Ada yang kata 3 waktu suci, ada yang kata 3 waktu uzur. Saya tak percaya 3 waktu suci, saya percaya 3 waktu uzur. Tak kafir. Sebab ada khilaf ulama. Tak jadi masalah. Dalam bab ini tidak menyebabkan seorang itu terkeluar daripada Islam. Baik, yang ketiga, istihlalu amrun ma'lum minad dini bid-darurah, iaitu menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Kalau dia iktikad macam tu, maka terkeluarlah ia daripada Islam. Contoh, orang kata sutera haram bagi lelaki. Dia pun kaji. Sutera ni saya dah kaji, tak membawa mudarat pada orang lelaki, maka tak ada sebab Islam mengharamkannya. Sudah. Tak beli tuan-tuan. Baru ni ada orang hantar SMS kat saya, Ustaz, kawan saya nak beli jam yang ada emas, boleh tak dia pakai emas? Saya kata dalam bab ini ulama bincang cukup panjang lebar. Memang hadis Nabi SAW menyebutkan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah, jangan minum dan makan daripada bekas yang disaluti dengan emas dan perak. Siapa yang makan ka'annama yujarjiru fi batnihi nari jahannam, seolah-olah Allah masukkan bara api ke dalam perut dia. Ada ulama kata hadis ni dikhususkan kepada makanan, bekas makanan dan minuman saja. Tetapi Al-Imam Nawawi dan kebanyakan ulama jumhur menyatakan tak, diumumkan kepada sekalian benda. Spek emas, jam emas, apa lagi, handphone emas, handphone pun salut emas, kereta salut emas, salut perak, rim, gigi emas, tak apa nanti saya terangkan, gigi emas, apa sajalah yang emas ataupun perak. Maka dalam isu ini ulama menyatakan bahawa kalau penggunaan itu tidak ada unsur darurat, nampak darurat, maka haram. Jam salut emas darurat ke?
tak darurat. Jam tak payah emas pun boleh tengok pasal matlamat jam, melihat waktu. Kalau bubuh emas pening tuan-tuan, Allah, tangan kanan cepat daripada kiri pasal berat angkat takbir tu. Jadi nak ceritakan bahawa kalau gigi emas, hidung emas, itu ulama kata bila wujud darurat. Dan tuan-tuan kena perhatikan, ulama kata zaman Nabi tidak ada alternatif kerana teknologi belum canggih. Sebab itu harus memakai gigi emas, gigi perak kerana tidak ada alternatif. Hari ini kita ada logam, kita ada macam-macam. Maka ulama kata kalau terus mengambil emas tanpa rujuk pada pakar, pada benda yang ada yang harus, maka haram. Haram tak boleh juga, kan? Saja kan, maka tidak boleh. Jadi sebab itu kata para ulama, menghalalkan benda yang diharamkan atau mengharamkan benda yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, asyakku fi hukmin min ahkamillahi azza wa jal, iaitu orang yang meragui. Meragui, tuan-tuan, bila kita sebut ragu ni, kita kena faham dalam keraguan dari sudut fiqh dengan keraguan dari sudut akidah berbeza. Ragu dari sudut fiqh 50-50, 3 ke 4, rakaat ketiga ke rakaat keempat, ambil 3. Itu di sudut fiqh. Di sudut akidah, ragu yang sedikit batal iman. Nabi Muhammad ni betul ke? Yang lain dia percaya, satu je dia tak betul ke? Tu bahaya. Kerana calculation, matematik, syak keraguan di sudut akidah dia tak sama dengan keraguan dari sudut ilmu fiqh. Kerana fiqh dia tak merujuk kepada iman, dia merujuk kepada praktikal. Jadi praktikal mesti dibina atas benda yang yakin. Kalau iman dari sudut calculation, dari sudut akidah, dia mesti 100%. Kalau 99.99% macam tuan-tuan beli apa ni, jenama pembasuh baju, pembasmi kuman, 99.99%. Kalau segi akidah tak boleh pakai tu. Pasal dia masih ragu-ragu 1%, 0.01 tu kena tolak lah. Baru sudut akidah lah, kepercayaan. Di sudut fiqh, praktikal, benda tu nak pakai, nak basuh, boleh terima. Boleh terima. Contohlah, baju itu boleh menghilangkan najis hanya 50%. Sudut fiqh tak boleh beli basuhan baju tu. Tapi kalau di atas daripada 50% boleh beli. Ini contoh. Kalau di sudut akidah tak boleh, tuan-tuan. Meragui walaupun sedikit boleh membawa kepada terbatalnya keimanan seseorang itu. Ini disebutkan oleh ulama. Yang kelima, man lam yukaffirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahu. Orang yang tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah. Orang Yahudi sebenarnya bukan kafir, sudah. Allah dah sebut, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Orang yang mendakwa bahawa Masih anak Maryam itu kafir. Kita kata orang Kristian sebenarnya tak kafir. Kita semua agama satu. Semua agama menyuruh pada kebaikan. Semua agama suruh sembah Tuhan. Tuan-tuan, saya baru ni baca dalam satu buku akidah. Nampak keindahan Islam, tuan-tuan, ketika mana ada seorang syekh, dia menyebutkan Syekh Abul A'yash Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Dia sebut apa, tuan-tuan? Dia katakan bahawa Quran satu kitab yang mana Allah banyak cerita tentang dirinya, kehebatannya, kekuasaannya. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, banyak cerita tentang peraturan hidup manusia. Quran dia tak banyak cerita tentang prinsip dan peraturan hidup. Dia banyak cerita tentang siapa Tuhan. Sebab itu siapa yang baca Quran nak lawan Quran tak boleh. Sebab Quran itu bukan cerita tentang makhluk, dia cerita tentang Khaliq. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan, ni sedikitlah kita pergi pada sudut yang berbeza. Kalau agama lain dia mengaku dia ada Tuhan, Buddha ada Tuhan dia, Kristian ada Tuhan dia, Yahudi ada Tuhan dia.
Tetapi Islam menyatakan semua Tuhan pada Buddha, Tuhan pada Yahudi, Tuhan pada Kristian, Tuhan pada agama lain hanyalah Allah. Kerana Tuhan dia tidak boleh mengikut bangsa, keturunan, tempat, masyarakat. Tak boleh. Kalau macam tu, kita pergi ke Mesir, kena ikut Tuhan Mesir. Pergi ke Syria, ikut Tuhan Syria. Pening tuan-tuan. Masing-masing ada Tuhan bergaduh lagi. Ya, jadi sebab itu kalau kita pelajari dan mendalami tentang Quran, begitu hebat. Baru ni ada seorang ahli Buddha ni, saya mengajar tafsir di satu rumah. Seorang tuan rumah tu dia kata, Ustaz, saya nak jemput seorang kawan saya daripada agama Buddha. Dia nak join kelas tafsir, tapi kita bagi pada dia Quran terjemahan English. Dia pun buka, dia balik baca, dia lagi lepas seminggu dia soal saya satu soalan. Saya tanya balik pada tuan-tuan. Dia tolak saya tolak pada tuan-tuan lah. Apa dia tanya? Dalam Quran Allah sebut huwallazi khalaqas sab'a Allah Ta'ala sebutkan bahawa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, selama 6 hari. Sedangkan kitab kami menceritakan Tuhan kami boleh ciptakan bila-bila masa. Tapi Tuhan kamu yang kamu kata hebat ciptakan langit bumi 6 hari. Kenapa 6 hari? Tak boleh ke Tuhan kamu ciptakan satu benda sekelip mata? Sebab dia baca kandungan Quran, dia kata ada kontradiksi, iaitu Allah sebut cipta langit bumi 6 hari, menyempurnakan arash pada hari yang ke-7. Baca balik dalam surah Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mana satu ni? Sudah. Agak nak jawab apa boleh tanya kita. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, bila saya buka balik, tengok apakah huraian para ulama. Sedangkan waktu Allah sebut aku cipta langit dan bumi selama 6 hari, langit dan bumi pun belum wujud, matahari pun belum wujud, bulan pun belum wujud, segala sistem bulan, hari, tahunan belum wujud. Macam mana Allah boleh sebut 6 hari? Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala sebutkan bahawa Allah menyempurnakan penciptaan bumi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin, 4 hari. Bumi Allah cipta 4 hari, langit 2 hari. Padahal langit lagi besar daripada bumi. Kenapa Allah perlu masa yang lama untuk cipta bumi dan langit lebih pendek? Arash lagi besar, sehari je. Sudah. Ya, rupanya tuan-tuan, hikmah kebijaksanaan Allah. Saya sampaikan kata ulama pada satu benda ini, dia memeluk Islam. Apa ulama jawab? Di sini nak menunjukkan kebijaksanaan Allah. Kalau Allah tak ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, nescaya manusia tidak boleh hidup di bumi kerana tidak ada sistem hari dan masa. Kalau masa tak ada, tuan-tuan boleh hidup? Kalau sehari tak ada 24 jam, seminggu tidak ada 7 hari, sebulan tidak ada 30 hari, setahun tak ada 12 bulan, boleh hidup ke? Oh, jangan tuan-tuan. Ya. Jadi nak menyebutkan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, maksud ini untuk memberi faham kepada manusia tentang hikmah penciptaannya, dan Allah tidak menciptakan sesuatu dengan abatha, sia-sia. Bila dia dengar begitu, barulah boleh terfikirkan bahawa bagaimana kehebatan dan sifat nilai rahmat Allah SWT itu. Dan kenapa dalam Quran sebut cipta bumi 4 hari? Kerana di situ nak menunjukkan bahawa rahmat Allah nak mencukupkan segala keperluan yang ada pada bumi untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia sampai hari kiamat. Dari sudut laut, keperluan makanannya, tanamannya, oksigennya dan sebagainya, memakankan masa 4 hari kerana rahmat kepada manusia. Sedangkan Allah boleh cipta lebih cepat dan sekelip mata daripada itu. Tetapi sistem dunia Allah jadikan atas dasar sebab musabab. Kalau tuan-tuan nak hidup satu alam yang tidak ada asbab musabab, kita kena masuk syurga. Kerana dalam syurga sistem dia semua kun fayakun. Lapar, nampak burun, tukar jadi masak gulai sekelip mata. Kun fayakun jadi. Jadi tuan-tuan tak payah nak bangun tu. Dia sistem dia begitu. Tapi di dunia tidak. Di dunia tidak. Baik.
Kemudian tuan-tuan, maksudnya di sini kata para ulama, barang siapa yang mendakwa pengikut Nabi kafir, ulama sesat, atau apa saja wali-wali Allah itu dikatakan sesat, orang yang sesat dikatakan beriman, maka mereka kafir. Sebab itu apa yang disebutkan oleh orang munafikin Allah sebut dalam surah An-Nisa, ya, bila mereka berjumpa dengan orang-orang musyrikin, mereka kata pengikut Muhammad adalah orang yang sesat, ya. Jadi sebab itu Allah menafikan apa yang mereka katakan. Baik, seterusnya, i'tiqad anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi. Barang siapa yang mempunyai kepercayaan bahawa mengikut Nabi ni tak wajib, sunat saja. Kalau ada di kepercayaan macam itulah. Dan saya nak sebut pada tuan-tuan, ada orang keliru di antara sunnah dengan sunat. Pasal eja dia sama. Sunnah lain, sunat lain. Bukan sunat orang Melayu tuan-tuan, itu orang Melayu namakan sunat. Kalaulah sunat tu, khatan tu dinamakan sunat, kena khatam banyak kali. Maksud sunat pelik orang Melayu tuan. Dia namakan sunat itu, saya pun pening juga. Baik, jadi nak sebutkan tuan-tuan dirahmati Allah SWT, nak sebutkan bahawa bagaimana kata para ulama, sunnah ini adalah tariqatul haya, cara hidup Nabi. Sunat adalah benda yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tidak buat tidak menanggung dosa. Itu sunat di segi istilah fiqh. Sebab itu makan kambing sunnah ke sunat? Sudah. Bukan sunat. Tapi orang kita dia tukar tuan-tuan. Patutnya makan kambing sunnah. Kerana Nabi hanya makan kambing dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bila ada kenduri kendara je. Atau kata Aisyah, 3 bulan sekali Nabi makan. Kita tukarkan makan kambing daripada sunnah jadi sunat. 3 hari sekali. Nampak. Lepas tu bila kena darah tinggi, kata sunnah Nabi tak betul lah. Dia punya pasal tak ikut cara betul tadi. Ini kadang-kadang masalah manusia, ya. Kahwin lebih, sunnah ke sunat? Kalau sunat, kita kena kahwin lebih. Tapi kalau sunnah lain. Sunnah kita kena faham, ada sunnah Nabi yang harus, ada sunnah Nabi yang wajib, ada sunnah Nabi yang sunat. Tapi yang makruh tak adalah tuan-tuan, mana mustahil. Sunnah Nabi yang harus, kahwin lebih. Sunnah harus, harus. Buat boleh, tak buat pun boleh, kan? Kalau nak buat, minta izin orang belakang. Kalau tak dapat sign agreement, mimpi je lah. Baik, jadi nak sebut, kalau sunnah yang sunat lain, kita buat itu satu galakan. Orang hari ni dia memandang kahwin lebih itu sunnah yang sunat lain. Sebab tu kena perbetulkan terminologi ni supaya tidak disalah faham. Itu benda ni kena faham betul. Kalau semayang ba'diyah qabliyah itu sunnah yang sunat, kan? Tapi benda ni kita pula tak buat ni, tu masalah tu. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh, orang yang mendakwa tadi yang mengata ikut Nabi ni sunat saja, tak wajib. Yang kedua, orang yang mendakwa bukan semua yang Nabi bawa kita boleh terima, ada sebagainya kita diberikan kebebasan untuk tidak menerimanya. Sebagaimana ada yang mendakwa Nabi ini diutuskan untuk orang Arab je, untuk orang lain tidak. Syariat ini untuk ni tidak, sebab telah disebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata wa bu'istu ilan nasi kafatan ammah, aku diutuskan pada sekalian manusia seluruhnya. Jadi syariat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam dia applicable untuk sampai bila-bila, setiap tempat, masyarakat, zaman dan semua keperluan manusia. Baik, yang ketujuh, al-i'radu 'anid din la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Ya. Maksudnya kata ulama tuan-tuan, orang yang menolak agama sedangkan dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Sebab itu bahaya kalau kita ini menganuti agama dalam keadaan tidak ada ilmu dan tidak ada amal. Sebab
Agama ini tujuan dia adalah untuk dipercayai, dipelajari dan dipraktiskan. Dia manusia ni, Imam Ghazali bagi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang mempercayai agama tapi tak nak belajar, tak nak beramal. Agama nak, sebab kalau orang kata tak ada agama, teruk sangat. Jadi dia pun beragamalah. Belajar tak tahu apa mahu, tak tahu apa menahu tentang agama, amal pun tak ada, ilmu pun tak ada, poci kata orang India. Ya? Jadi ketika itu tuan-tuan, saya petik kata-kata para ulama yang mengarang kitab Jawharatul Tauhid. Orang yang taklid pada agama dalam bab tauhid, imannya tidak sah. Maksudnya, kalau orang kata kenapa masuk Islam? Entahlah, nenek moyang Islam. Apa yang kena buat? Entah, saya tak ambil berat sangat pasal agama, asalkan dalam IC dia agama Islam, mudahlah gitu. Ini bahaya, iman dia tidak sah. Sebab di dalam bab akidah, dia mesti kena ada ilmu. Sebab tu Allah sebut apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan istighfarlah di atas dosa kamu. Allah suruh cari ilmu, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksud dalam bab akidah, dia mesti kena ada ilmu. Dia mesti kena ada ilmu, ya. Jadi sebab itu kata para ulama bahawa orang yang menolak agama dalam keadaan tidak ada ilmu dan amal. Yang kedua tadi, orang yang beragama tetapi dia ada ilmu tapi tak buat amal. Ini juga orang yang merosakkan agama. Sebab agama dia mesti dipraktiskan. Kenapa kita kena praktiskan? Kerana mempraktikkan agama di dalam kehidupan harian kita mendatangkan manfaat bukan kepada pelakunya tapi pada orang sekeliling. Katakan kita sekarang ni orang Islam ada ilmu, ini haram, ini, tapi tak buat. Tak buat. Apa jadi pada kehidupan? Walaupun dia beragama, ada ilmu, agama itu tidak sampai. Agama itu tidak sampai. Yang kedua, orang yang tak ada ilmu tapi dia buat, akhirnya dia juga pemusnah agama, kerana dia buat tak sama macam agama suruh. Ni pun pening juga. Agama suruh macam ni, dia buat macam lain. Sebab tidak ada ilmu, hanya berdasarkan semangat beramal saja. Tu pun tak boleh. Jadi sebab tu dalam bab ini kita kena faham. Yang ke-8 tuan-tuan, an-nifaqul i'tiqadi wa huwa an-nifaqul akbar, iaitu nifaq, penyakit nifaq di dalam hati. Maka kata ulama, penyakit nifaq itu adalah dalam arti kata menyembunyikan kekufuran dalaman dan menzahirkan keislaman. Ya, ada orang pernah tanya saya, zaman sekarang ada lagi ke munafik akbar? Ada dua pandangan ulama. Ada ulama kata tak ada dah. Pasal yang tahu siapa munafik, siapa tak munafik, Nabi SAW sahaja. Ya, sehingga kan pernah diceritakan Nabi menyebutkan bahawa dalam satu majlis ilmu ni, cuba tuan-tuan bayang, Nabi diberitahu oleh Allah siapa orang munafik. Waktu dalam majlis ilmu ni, orang munafik hadir. Nabi kata, sekalian daripada kamu semua masuk syurga kecuali seorang. Ketika itu Umar menangis. Orang lain, bukan aku okey, Umar menangis. Sahabat bertanya, Rasulullah, cakaplah siapakah peribadi dia, sifat-sifat dia. Umar menangis. Teresak-esak sampai orang menenangkannya, dan orang kata, wahai Umar, kenapa kau menangis? Kau kan sahabat Nabi yang rapat baik apa semua. Umar kata, aku bimbang, akulah orangnya, kerana aku dahulu bukan orang yang baik. Aku orang yang paling benci pada Nabi SAW, maka aku bimbangi tentang hal itu, melupakan aku tentang kebaikanku. Nampak? Kalau kita ada, katakan Nabi kata, semua sorak, tengok orang ada, bukan aku, itu orang belakang. Jangan. Sebab ada ulama menyatakan dalam hal yang melibatkan dalaman hati, hanya Nabi SAW saja yang tahu. Sebab tu ada ulama kata munafik akbar tidak ada wujud lagi, ya, iaitu orang yang kufur dalam hati tapi menzahirkan Islam. Ada sebahagian ulama pula menyatakan ada, tetapi ada itu tidaklah sama macam darajat macam zaman Nabi SAW. Mungkin dia itu hanyalah perasaannya kurang senang dengan agama Islam, tetapi mereka itu juga dalam masa sama meyakini Islam. Ini berbezalah sudut pandangan ulama. Baik,
Kemudian yang kesembilan, al-iba wal istikbar, orang yang sombong dan juga membesarkan diri, ya. Ini termasuk benda yang kufur, sebagaimana yang disebutkan oleh para alim ulama berkenaan dengan orang yang membesarkan dirinya dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, termasuk juga benda yang mendatangkan syirik dari sudut kata-kata. Yang pertama, sabballah wa rusulahu wa kutubahu wa dinah, orang yang mencela. Kita ringkaskan tuan-tuan, ya, mencela dengan apa bentuk celaan, tak kira lah tuan-tuan, ya. Yang seterusnya, al-istihza, orang yang merendah-rendahkan, ya, merendah-rendahkan, meremeh-remehkan sesuatu perkara daripada urusan agama, ya. Yang seterusnya, iddi'a'un nubuwah, orang yang mendakwa dia ni nabi atau mengetahui perkara gaib. Zaman sekarang ramai orang mengaku tahu perkara gaib, semua nak ngaku tok wali mereka. Ini kadang-kadang bimbang juga tuan-tuan. Ada baru ni ada seorang jemaah, dia pergi merawat di satu rawatan Islam, pembedahan gaib. Tuan-tuan pernah pergi? Kena hati-hati tu. Dia bedah tuan-tuan macam doktor, tapi tak payah pakai bius. Dia suruh orang tu tutup mata, dia letakkan pakaian, kemudian dia bedah orang tu pakai pisau hidup-hidup, dia bawa keluar hati, bawa keluar ni usus, relax je kawan tu. Kemudian dia jahit balik. Ada seorang jemaah tanya saya, dia kata, "Ustaz, apa hukum saya pergi sana?" Orang kita, dia pergi dulu boleh tanya, itu masalah. Baik, kita bila luar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Qamul Mahmud alladhi wa'atainaka. Bersama untuk berbincang tentang kejadian yang wujud mula Allah wujud, yang lain belum wujud lagi. Adakah hari itu diwujud oleh Allah untuk mewujudkan benda lain? Hari daripada kita faham kita adalah bulan, Ya. Matahari, perjalanan matahari, perjalanan bulan. bumi dan bulan. Dan kami sekarang saya, yang mana wujud dulu? Ada yang benda ni yang apa dah dunia semua ni daripada nothing, Allah cuma yang wujud aja. Ada Allah wujudkan hari dulu ataupun boleh tak? Elaborate on that. Pertama sekali, selain daripada Allah, semua makhluk. Jadi hari termasuk daripada ciptaan Allah, dan hari itu adalah makhluk. Cuma saya nak sebutkan mana satu Allah cipta dulu, saya pun tak tahulah, wallahu a'lam. Tetapi asbab penciptaan, asbab untuk Allah menciptakan kewujudan hari dan masa adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma saya nak sebutkan dari segi kenapa perlu Allah sebutkan 6 hari itu. Itu adalah Allah ajak kita berfikir apakah maksud di sebalik langit dan bumi dengan kaitannya dengan hari. Itu asbab Allah nak ajak manusia ni berfikir. Cuma kita nak fikir mana cipta dulu, itu tak perlulah, pasal tidak ada apa-apa manfaat untuk kita tahu mana dicipta dulu. Cuma bagi saya, asbab untuk Allah bagi kita satu pemahaman bahawa tujuan penciptaan langit, bumi, kembangnya matahari, adanya bulan, kenapa putaran dia begitu, adalah untuk memberitahu adanya kewujudan masa. Dan bila ada kewujudan masa, pasti ada tempoh pengakhiran. Sebab tu Allah nak bagi tahu penciptaan bumi dan alam semesta dia ada masa. Bila ada masa, masa ni dia mesti ada permulaan dan mesti ada pengakhiran. Sebab itu di dalam sistem syurga, dia tak ada matahari, dia tidak ada bulan, kerana tidak ada sistem masa. Bila tidak ada sistem masa, maka dia tidak ada pengakhiran. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Insan, Allah sebut la syamsan wala zamharira, tak ada matahari dan tidak ada musim di dalam syurga itu. Cuaca dia pun tak macam kita, sekejap panas, sekejap hujan, tak. Suhu di dalam syurga itu tidak begitu, kerana dia tidak menggunakan sistem masa. Kalau guna sistem masa, dia mesti kena ada hari penamat dia, kerana itu makhluk yang bernama masa. Rasa boleh jelas kot? Boleh Haji Allah. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan baik, jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita rumuskan sedikit berkenaan dengan kepercayaan pada perkara gaib, atau mendakwa mengetahui sesuatu yang gaib. Dan orang yang mempercayainya itu syirik dari sudut kepercayaan. Yang bercakap itu syirik dari sudut kata-kata. Siapa yang beritahu dia boleh tahu apa yang berlaku, dia telah pun syirik pada Allah. Ya. Jadi sebab tu persoalan yang pembedahan batin itu tuan-tuan, ada jemaah tu dia tanya pada ustaz tu, dia ragu-ragu pasal orang profesional ni, dia kalau benda-benda pelik ni dia akan petikatlah tanya, macam mana ustaz boleh bedah secara gaib? Ya. Dia kata, apa kamu nak pelik? Aku bedah menggunakan makrifah. Oh, dahsyat.
ya, sebagaimana Jibril pernah bedah Nabi SAW, maka tak mustahil aku juga boleh Allah berikan anugerah tu bedah manusia. Saya pun tanya balik pada jemaah tu, esok pergi tanya pada orang tu, dia bedah ada parut ke tak ada parut? Saya kata, dia kata saya tengok perut mak saudara saya tak ada parut Ustaz. Kesan tempat bedah tu tak ada parut langsung, bekas jahitan pun tak ada, macam tak dibedah. Tapi saya nampak live, dia tunjuklah video tu, memang perut dia dipotong. Kadang saya ngintai kan bawah, takut dia potong kemudian dia lapik kat atas tu kan. Tapi memang dia bawa keluar, darah tak memancut. Jadi saya kata ini lagi hebat daripada malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril AS, ulama sirah menyatakan bila Halimah Sa'diyah buka badan Nabi, ternyata nampak kesan belahan itu. Cuma jahitan Jibril perfect lah, tak macam doktor pakar lah, di straight garisan itu. Dia tak adalah nampak cek tu, tak payah minum gamogen dan sebagainya. Dia tak perlu. Dia sebutkan sekurang-kurangnya nampak juga. Ini tak nampak langsung. Saya kata ilmu apa lagi hebat ni. Padahal Jibril AS itu membedah dan menyambungnya kembali dengan perintah Allah. Jadi saya rasa ini mesti ada something. Sebab tu kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, bila dia desperate, dia asal nak sembuh, dia akan pergilah pada tempat-tempat yang kadang-kadang kita bimbang, boleh merosakkan kepada keimanan dan i'tiqad dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itulah sikit sebanyak antara termasuk benda-benda perkara yang berkaitan dengan syirik. Termasuklah nanti insya-Allah sihir yang kita akan bincangkan, antara bentuk syirik. Kemudian secara perbuatan menghina ayat Quran, memijak, membaling, ya, ataupun menunjukkan semangat dia untuk bersama dengan orang-orang kafir menentang Islam. Maka ini juga boleh membawa kepada unsur kemunafikan. Ya, kalau dia membenarkan kefahaman orang-orang bukan Islam yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam, ini bahaya. Kalau seandainya tidak ada pentakwilan, kalau ada pentakwilan, itu masih lagi perlu dikaji mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah, kadang-kadang boleh tengok dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, ya, perkara-perkara syirik ni dia berada dalam sekeliling ruang lingkup hidup kita. Ya, termasuklah kadang-kadang benda yang orang percaya adalah tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian ni tuan-tuan, Allah nak bagi pada orang tertentu je. Berapa ramai orang kena tanda kematian tetapi dia meninggal tanpa dia tahu. Dan saya tak nafikan, dalam hadis Nabi pun Nabi bagi tahu apa tanda kematian. Kalau mengikut Imam Ghazali, ini bukan nas, ini bukan dalil, ini pengalaman Imam Ghazali. Dia pernah cerita 100 hari tanda kematian yang berlaku pada diri aku. Dia tulis dalam bukunya, iaitu setiap kali selepas asar badanku akan merasa dingin. Rasa dingin, walaupun tak sejuk tapi dingin, sejuk-sejuk rasa. Agak-agak tuan-tuan ada tak? Kena bilang tuan-tuan. Rasa dingin setiap kali lepas asar. Ya, kemudian ada pula yang dikatakan di bahagian pusatnya itu rasa bergetaran. Di bahagian pusat tu rasa bergetaran. Ada pula kata Imam Ghazali dalam buku tu lah, panjang lah tuan-tuan ni. Dia kata antaranya adalah kalau tengok daripada sisi tepi, hidungnya dah labuh. Dulu mancung kan, dia mancung juga tapi dia jatuh ke bawah. Dia boleh tepi nampak lah, depan tak pun nampak. Telinga dia yang sini dia jatuh ke dalam, kan? Kemudian di bahagian antara urat di antara dua dahi dia sentiasa bergetar sehingga dia rasa sakit di bahagian ubun-ubun. Ada yang kata daun daripada syurga jatuh, malaikat dah tunggu ambil nak cabut nyawa dia. Ini wallahualam hadis yang palsu kan apa. Tapi pengalaman setiap orang itu berbeza-beza. Ada yang kata bila kita baring, kaki kita tu dia bahagian atas tu dia condong, balik nanti suruh isi duduk tepi. Macam mana abang okey tak? Okey bang. Okey lagi insya-Allah lah. Kalau dah jatuh tak lama dah bang. Contoh ni. Jadi nak sebutkan bahawa ini beberapa tanda yang diceritakan oleh ulama, tak semestinya benda itu qat'i. Tetapi yang dalam satu hadis yang saya terjumpa, yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, memang ada tanda dia.
Nabi sebut tanda dia yang pertama, bila seseorang itu beruban. Ya, beruban. Sebab ada ulama tafsir waja'akumun nadhir, nadhir peringatan situ adalah uban. Sebab tu cuba tuan-tuan tengok, uban ni Allah tumbuhkan di bahagian yang mudah nampak. Tuan-tuan pernah nampak bulu ketiak beruban? Ada? Beruban lah ustaz? Tak ada. Bulu roma beruban? Tak ada. Allah bagi beruban di kepala, di misai, di janggut. Beruban. Di bahagian tempat yang tertutup tak ada uban. Sebab apa? Allah nak bagi tahu satu mesej bahawa kita dah berada dalam zon kematian. Cuba tuan-tuan bayang, kalau orang buka je cahaya lampu, ini kawasan harimau, kita nak duduk ke dalam tu? Lari tuan-tuan. Ya, antaranya adalah uban, ya. Saya ubat tahun Tak apalah, itu peringatan awal, bagus. Peringatan awal je. Tak semestinya orang yang tak beruban dia panjang umur. Tak. Kita tengok ada banyak utusan tu. Saya bagi contoh, ya. Pernah satu kisah saya terbaca. Ada seorang tuan ni dimiliki seorang hamba perempuan salihah. Ya. Dan tuan ni orang yang tak taat, lalai. Satu hari hamba perempuan dia ni kuat rajin beribadah. Dia marah, dia kata, aku beri pakaian, bagi minuman, bagi gaji pada kamu dan sebagainya. Kau kena taat pada aku tuan kamu. Jadi hamba perempuan soleh satu hari pun disuruhnya untuk sikat rambut dia. Tengah sikat, dia nampak berapa helai uban, jatuh sikat dia. Dan dia kata pada tuan dia, demi Allah wahai tuan, Nabiku mengajarkan bahawa ini tanda peringatan daripada Tuhan untuk memberitahu tuan telah pun dekat dengan kematian. Marah tuan ni, kau nak kata aku mati, nak ambil harta aku semua. Marahlah dia. Ketika itu si perempuan hamba yang soleh ni, dia kata apa? Dia kata, tuan, saya khidmat pada tuan selama puluhan tahun. Kalau tuan bagi satu tempoh kepada saya untuk saya siapkan satu pekerjaan, saya tak siapkan, apa tuan buat pada saya? Saya akan ikat kamu, saya akan tahan kamu daripada makan, tak beri minum, potong elang kamu contoh dan sebagainya. Maka dia jawab balik pada tuan dia, demi Allah, Tuhan telah hantar lama dah uban ini kepada tuan, tetapi tak ada satu pun tanggungjawab Tuhan yang tuan dah laksanakan. Tapi tak ada satu pun hukuman yang Tuhan hantar pada tuan, sekalipun peringatan ini menunjukkan tamat tempoh dia telah pun hampir. Jadi bila sedangkan Tuhan inilah yang beri makan, minum dan segala kecukupan pada tuan. Menyesal tuan tu. Itu nak ceritakan kerana uban seorang tu dapat hidayah. Allahu Akbar. Dan yang kedua, saya ringkas tuan-tuan. Yang kedua kata Al-Imam Qurtubi dalam hadis itu, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pelbagai musibah pada kita. Orang tu bila nak meninggal, ujian dia makin berat. Yang ketiga, Allah datangkan penyakit. Waktu kita muda tuan-tuan, kita cari penyakit. Masa kita tua, penyakit cari kita. Terbalik. Masa muda kan, makan berapa? Makan. Pasal muda lagi, makan. Manis, makan ni. Bila dah tua, kita cuba tahan kan. Penyakit cari, tahan macam mana pun. Penyakit kejar kita, tak terkejar kita. Ya, nak sebutkan bahawa ini asbab untuk Allah mematikan seseorang. Yang ketiga, yang ke berapa dah tak ingat tuan. Seterusnya adalah Allah Ta'ala melemahkan kudrat kita, keinginan. Sebab tu Maha Suci Allah tuan-tuan. Allah bagi kita ni, saya tengok, saya cuba sekarang ni, saya cuba buat pembacaan kenapa Allah sebut kita umur 40 tahun kena berubah. Rupanya saya tengok-tengok pandangan ulama. Ulama kata sebelum kita sampai umur 40 tahun, Allah dah cukupkan segala keperluan hidup kita untuk dunia. Isteri biasanya sebelum 40 orang dah berkahwin, anak dah ada, rumah kebiasaan dah ada, kereta kenderaan dah ada. Apa lagi yang manusia nak? Bila 40 tu dah sampai masa Allah minta bahagian untuk kamu, salurkan untuk akhirat kamu pula. Ya, ini banyak yang ulama sebutkan begitu. Ya, sebutkan begitu. Masa 20 sampai 40 cari harta, tak salah, Islam tak larang. Masuk 40 kita jana harta untuk akhirat pula, infak sikit-sikit untuk kembangkan di sana pula. Itu konsep Islam ajar.
Ya, sebab itu kata ulama, Allah lemahkan tubuh badan kita, kurang daya untuk Allah jadikan tuan-tuan, nafsu kita ni 20 hingga 40 tu masya-Allah. Oh, itu pantang jumpa. 40 sampai 60 nampak maha penyayangnya Allah. Allah tarik keinginan nafsu kita. Cuba tuan-tuan bayang, kalau Allah tak tarik 40 sampai 60 sama macam waktu 20, nescaya tak ada orang datang ke masjid. Sekarang yang ramai datang adalah golongan warga RTM. Ramai tunggu malaikat maut. Kalau tidak, kalau nafsu ni tak ada, Allah tak tarik, hilangkan sedikit, kita akan kekal hidup sebagaimana waktu muda kita. Yang terakhir, antara isyarat malaikat Israel hantar yang diperintahkan oleh Allah, Allah tarik deria penglihatan, semua deria, pendengaran, kemudian deria rasa, Allah tak tarik. Sebab tu adalah guru saya gua boleh kata, kalau isi kita sentiasa masak asam pedas, kita ni orang Melaka, dia masak sama macam menu yang dibuat macam 20 tahun yang lalu, tiba-tiba kita rasa lain. Abang rasa tak sedap dah, tak lalu dah makan. Tak lama itu. Tapi kalau kita makan lalu, isi kita yang masak pula rasa macam tak apa lalu, dia pula. Jadi sebab tuan-tuan, ini hakikat kehidupan yang Allah ciptakan, ya. Wallahu a'lam. Setakat itulah tuan-tuan dirahmati Allah. Semoga tazkirah yang ringkas ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.